Antara tumpuan yang akan diangkat dalam bicara khas malam ini bersempena dengan laporan kewangan rakyat yang ke-100. Laporan ini merupakan antara imbasan secara holistik ataupun menyeluruh mengenai pelbagai inisiatif yang telah dilaksanakan sejak Mac 2020 termasuklah bajet 2022 dan juga pencapaian-pencapaian lain oleh Kementerian Kewangan. Ada figura penting yang akan kami bawakan selepas ini. Teruskan bersama kami. Baik, bicara khas malam ini kami bawakan secara eksklusif Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Terima kasih kerana bersama kami malam ini. Pastinya satu figura penting yang boleh memberikan suluhan lebih mendalam mengenai komitmen kerajaan untuk membina daya tahan ekonomi negara. Baik, kita juga akan dengarkan secara lebih dekat mengenai kelangsungan perniagaan di Malaysia pasca COVID-19 dan juga cabaran perniagaan yang dihadapi oleh sekumpulan penerima manfaat geran yang diperuntukkan oleh kerajaan. Saya perkenalkan Puan Mila Jirin, pengasas Bismillah, iaitu syarikat catering makanan yang mengadakan majlis perkahwinan dan juga korporat. Dewan Perkahwinan juga, dan korporat. Yang merupakan penerima manfaat program subsidi upah. Ya, baik. Dan juga Encik Rosman Mat Shah di studio bersama kami adalah penerima manfaat geran pemulihan industri kreatif di bawah Pelan Penjana. Ya. Encik Rosman dan Puan Mila, selepas ini akan lebih banyak perkongsian bersama anda. Dan sebelum itu, bersama dengan YB Menteri Kewangan terlebih dahulu, kita lihat laporan kewangan rakyat sudah pun diterbitkan secara konsisten setiap minggu. Ketika ini mencecah siri yang ke-100, belum pernah lagi berlaku di bawah pentadbiran terdahulu, dan ini juga memberi akses kepada rakyat supaya dapat gambaran yang lebih jelas dan telus tentang pelbagai inisiatif yang telah dibentangkan. Tinggal lagi ketika ini sama ada rakyat membaca laporan tersebut ataupun tidak. YB, kalau boleh kongsikan sorotan laporan terkini terutamanya melibatkan kelangsungan perniagaan di Malaysia pasca pandemik. Ya, terima kasih Hazel. Seperti yang Hazel sebut tadi, laporan kewangan rakyat ni ataupun LKR telah diterbitkan sebanyak 100 siri. Sebelum ni rakyat banyak bertanya ke mana wang kita ni, mana wang kerajaan ni dibelanjakan. Jadi sebaik saja saya menjadi Menteri Kewangan, saya wujudkan LKR ini untuk memperincikan perbelanjaan negara agar rakyat tahu ke mana wang cukai mereka dibelanjakan. Saya percaya ketelusan ini sangat penting dalam memastikan tadbir urus yang baik, tadbir urus yang baik terutamanya dalam kerajaan. Dan sehingga kini kita telah terbitkan 100 siri laporan kewangan rakyat ataupun LKR. Mengenai soalan tadi mengenai kelangsungan perniagaan pula, sejak pandemik COVID-19 ini melanda negara, kerajaan dapat melihatlah betapa susahnya para usahawan kita ni, kedua para usahawan kita di sini untuk meneruskan perniagaan mereka di dalam satu situasi yang tidak stabil. Siling kumpulan wang COVID-19 telah ditingkatkan kepada 110 bilion ringgit pada tahun 2021 ini untuk menampung pertambahan perbelanjaan termasuk keperluan vaksinasi, vaksinasi nasional, kita punya program PIK, program inovasi COVID kebangsaan, dan juga pakej-pakej bantuan dan rancangan ekonomi baru. Kita juga wujudkan pelbagai pakej bantuan dan insentif yang berjumlah 530 bilion. Dan salah satu program yang saya nak sebut di sini ialah mengenai membantu kelangsungan perniagaan pasca pandemik juga. Inisiatif yang paling penting sebenarnya saya rasa dalam bajet 2022 iaitu program Semarak Niaga. Ia merupakan satu komitmen kerajaan untuk membantu perniagaan, terutamanya perusahaan PMKS ni, perusahaan mikro dan juga kecil dan sederhana, bangkit semula serta membina keupayaan dan daya saing mereka. Peruntukan Semarak Niaga ni besar, sebanyak 40 bilion ringgit yang diperuntukkan. Ini merangkumi pelbagai bentuk pinjaman, termasuklah juga equity. Inisiatif ini juga mencerminkan semangat keluarga Malaysia dengan seluruh komuniti usahawan kita boleh memohon. Mereka yang paling terkesan terutamanya golongan PMKS yang memerlukan bantuan, ini tidak kira dari segi skim pembiayaan seperti pinjaman langsung ataupun geran. Jadi ini adalah salah satu contoh kadar faedah pun 0% kepada pinjaman, dapat bantuan moratorium selama 12 bulan,
Dan ini semua insya-Allah dapat memastikan perniagaan kecil dan sederhana ni dapat bertahan dan seterusnya kembali pulih dengan lebih cepat. Baik, kita telah dengarkan penerangan YB mengenai bagaimana kerajaan membantu rakyat dan juga memastikan ada inisiatif untuk memastikan kelangsungan syarikat perniagaan. Dan salah sebuah syarikat yang menerima manfaat ini adalah syarikat Bismillah dan pengasasnya Puan Mila. Di sini untuk kita nak dengarkan cerita mengenai bagaimana Bismillah mengharungi cabaran sepanjang pandemik, kerana setelah 8 tahun ditubuhkan sudah lebih 5,000 majlis perkahwinan yang diuruskan oleh syarikat Bismillah. Mungkin boleh kongsikan apa antara bantuan ataupun geran yang diterima melibatkan program subsidi upah dan bagaimana ini membantu menyelamatkan Bismillah dalam era pandemik. Alhamdulillah, saya antara penerima subsidi upah dan ianya amat membantu kami sebagai majikan untuk mengekalkan para pekerja, terutamanya saya tak dapat bayangkan andai tiada subsidi upah ini kerana pandemik adalah satu benda yang tidak kita jangkakan. Dan bila penutupan ekonomi itu berlaku, perkara pertama sebagai majikan yang kita fikir adalah apa akan jadi kepada para pekerja kita, kelangsungan hidup mereka. Dan bila kita apply subsidi upah pun applicationnya sangat mudah. Hanya online sahaja dan alhamdulillah kelulusan dapat dengan segera dan kita dapat beri semula manfaat ini kepada para pekerja dan tiada pekerja yang diberhentikan kerja dan pendapatan mereka tidak terjejas. PSU 1.0 hingga PSU 4.0 dengan nilai yang sangat besar, pihak kerajaan bantu kami sebagai usahawan untuk memastikan kelangsungan perniagaan. Sebabnya ia nampak macam sewaktu pandemik sahaja, sebenarnya selepas pandemik juga ada kesannya. Sebabnya bila ekonomi dibuka semula, bayangkan kalau PSU ni tidak ada, bantuan kerajaan ni tidak ada, subsidi upah, kita pun terpaksa menghentikan para pekerja. Tapi bila pembukaan semula, kita nak mula semula, pekerja tak ada. Jadi bila adanya subsidi upah ni, kita dapat kekalkan para pekerja dan mereka juga tak terkesan dan kita dapat membantu mereka untuk kelangsungan serta bila kita mula semula perniagaan, kita dapat terus seperti sebelum ini. Dan antara yang bantuan yang kita terima bukan sahaja subsidi upah tapi juga prihatin bantuan keuangan di mana moratorium sehingga 12 bulan, masya-Allah, ia sangat membantu cash flow syarikat dalam kita merencana semula. Selepas badai menerpa kita, untuk kita rencana semula dalam masa 12 bulan tu untuk kita memastikan cash flow kita positif semula. Alhamdulillah. Ya, baik. Ketika ini bagaimana prestasi perniagaan dalam fasa peralihan ke endemik ini? Adakah sudah pun kembali kepada era pra-pandemik? Alhamdulillah, kita memasuk ke era pra-pandemik. Dulu sangat struggle kan, tapi alhamdulillah dengan bantuan-bantuan yang back to back daripada pihak kerajaan, saya nak bagi kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan sebabnya memang bantuan ini sangat besar maknanya untuk kita restructure balik perniagaan kita. Untuk kita melepasi era pandemik hari itu, sewaktu penutupan ekonomi yang sangat getir buat kita, tapi bila ada bantuan-bantuan ini kita dapat mulakan balik. Dan alhamdulillah ianya sangat positif dan kembali insya-Allah. Dan definitely bila perniagaan makin rancak, kita juga dapat menyumbangkan kembali bila kita audit tax dan sebagainya, dapat kita mengembalikan kepada kerajaan insya-Allah. Baik. YB, apa antara inisiatif-inisiatif yang utamalah yang dilihat sebagai betul-betul telah pun menjadi talian hayat dan juga membantu perniagaan untuk bangkit semula sejak tahun lalu, dan ketika ini ada dasar terkini yang boleh dikongsikan oleh YB yang telah pun ataupun sedang memberi manfaat secara makro dan mikro untuk ekonomi negara dan juga syarikat-syarikat perniagaan. Ya. Jika kita lihat kembali apabila COVID-19 berada pada kemuncaknya, fokus kerajaan adalah untuk memastikan perniagaan terutamanya PMKS ni dapat bertahan, dapat meneruskan perniagaan masing-masing. Contohnya tadi Puan Mila sebut mengenai program subsidi upah, PSU, membantu majikan akibat COVID-19 ni yang terkesan ni kerana penutupan operasi. Ini supaya mereka dapat mengelakkan pekerja daripada hilang pekerjaan dan juga punca pendapatan. Melalui program ini sebenarnya kalau kita lihat kerajaan keseluruhannya telah menyalurkan lebih 20 bilion ringgit, 20 bilion ringgit dan lebih 350,000 majikan bagi mengekalkan pekerjaan hampir 3 juta rakyat kita, dan ini sedikit banyak dapat mengurangkan kadar pengangguran juga dalam kalangan warga negara Malaysia.
Selain itu kita pun ada GKP, ini untuk syarikat PMKS lah, Geran Khas Prihatin, yang jumlahnya lebih kurang RM5,500 ni geran kepada peniaga kecil yang berkelayakan, ini untuk meringankan beban kewangan mereka. Bantuan-bantuan ini juga diberi juga kepada para peniaga sehinggalah aktivis seni juga. Ya, sebagai contoh, kerajaan pun menyediakan geran pemulihan industri kreatif ataupun kita panggil GPIK. Ini merangkumi geran pementasan acara, pameran digital, geran sastra dan penerbitan buku dan sebagainya. Alhamdulillah banyak perniagaan yang telah memanfaatkan dapat memanfaatkan pelbagai program yang disediakan kerajaan. Kalau menyentuh mengenai geran pemulihan industri kreatif GPIK di bawah Pelan Penjana, Encik Rosman sendiri yang terlibat secara aktif dalam dunia penulisan dan juga kesusastraan tanah air. Mungkin Encik Rosman boleh ceritakan apa geran yang diterima, jumlah geran dan apa mungkin impaknya kepada perniagaan Encik Rosman dalam tempoh jangka pendek dan juga panjang. Baik, Alhamdulillah. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Kementerian Keuangan sendiri khususnya kerana mewujudkan geran pembangunan industri kreatif ini untuk anak-anak seni. Yang pertamanya, geran ini sebenarnya bukan membantu individu tetapi dia bercorak kolektif sebab rantaian yang berlaku kepada penerima geran pembangunan industri kreatif ini akan pergi kepada editor, akan pergi kepada penerbit, akan pergi kepada pengilang. Jadi secara tidak langsung rantaian itu berlaku dalam satu bantuan yang telah dikhususkan oleh pihak kerajaan. Jadi saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Kementerian Keuangan sendiri yang telah begitu prihatin untuk mewujudkan bantuan khas prihatin ini kepada anak-anak seni ini. Baik, Alhamdulillah bagi saya sebenarnya bantuan ini memang amat-amat diperlukan bagi insan seni seperti kami. Kerana ketika era pandemik itu kami tak boleh bergerak ke mana-mana. Walaupun ketika itu saya telah menerima ada beberapa undangan daripada luar negara yang melibatkan melibatkan pameran buku dan juga seni, tetapi kita tak dapat nak pergi. Tapi bermaksud ketika itu kita betul-betul berada dalam satu keadaan yang perlu kita didokong untuk menolak ke atas. Alhamdulillah bantuan ini, geran khas prihatin ini, GPIK ini amat membantu sebenarnya kepada diri saya sendiri. Jumlah geran yang diterima oleh Encik Rosman sendiri? Alhamdulillah saya menerima sebanyak RM16,000 dan proses untuk mendapatkan geran ini pun cukup mudah. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan dekat sini ialah bagaimana geran ini kemudian dijana balik untuk memberikan pulangan kepada kerajaan dan masyarakat. Jadi itu yang saya cuba lakukan, yang penerima geran ini cuba lakukan ialah melalui kita pulangkan kepada masyarakat sebenarnya. Baik, secara ringkas Puan Mila, kalau boleh dalam kalangan peniaga-peniaga seperti Puan Mila dan juga Encik Rosman, apa mungkin yang diharapkan daripada kerajaan ketika ini? Kerana di sini kita ada YB Menteri Kewangan sendiri, mungkin ada suara-suara yang mahu dikongsikan bagaimana apa yang diperlukan dari kerajaan untuk terus membina kelangsungan perniagaan dalam fasa peralihan ke endemik ini. InsyaAllah, jika pada pendapat saya, sekiranya ada dana untuk kita memperkembangkan perniagaan. Sekarang ini bila kita pergi ke institusi kewangan, kebanyakannya modal perniagaan. Tetapi bagi syarikat-syarikat yang punya daya saing yang untuk berkembang yang lebih besar, dana-dana tersebut tak ada. Pada pendapat saya, jika ada dana untuk melihat satu syarikat SME yang boleh berkembang lebih jauh dengan proposal mereka, mungkin dapat diberi penilaian bagaimana untuk membantu, insyaAllah. Baik, kita akan dengarkan respon daripada YB Menteri Kewangan mengenai apa yang dikongsikan oleh Puan Mila itu tadi. Bicara khas, berehat seketika, teruskan bersama kami. Bicara khas bersempena dengan laporan kewangan rakyat yang ke-100. Masih lagi di studio bersama saya ketika ini ialah Yang Berhormat Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Utama Zafrul bersama dengan juga penerima manfaat daripada program-program dan juga inisiatif yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan sejak Mac 2020, termasuklah juga daripada bajet 2022 dan juga pelbagai inisiatif lain oleh Kementerian Kewangan. Kalau boleh disambung semula perkongsian tadi mengenai kalau di kalangan peniaga sendiri, Encik Rosman,
apa yang diharapkan daripada kerajaan? Kalau ketika ini apa lagi bantuan yang mahu dikongsikan dengan pihak kerajaan sendiri? Berdasarkan kepada pendapat saya sebenarnya, dalam konteks untuk geran pembangunan industri kreatif kepada penggiat seni ini harus dikekalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya ialah daripada segi bantuan-bantuan sokongan lain yang mungkin boleh diberikan oleh pihak kerajaan, khususnya melalui penjana dan skim-skim yang diwujudkan oleh Kementerian Keuangan sendiri, untuk kita saling hubung di antara agensi-agensi supaya dapat membantu anak-anak seni ini ataupun penggiat seni ini bergerak. Kerana apa yang kita lihat sekarang ini, kebanyakan penggiat seni dia akan duduk dalam satu kepompong yang sama. Maksudnya kami tidak dapat bergerak daripada satu agensi kepada agensi yang lain kalau kita tak ada satu rantaian. Jadi itu yang perlu diwujudkan oleh pihak kerajaan agar kita sebagai penggiat seni ini dapat berhubung di antara agensi-agensi yang sedia ada ni melalui geran-geran yang diberikan oleh pihak kerajaan. Kesaling hubungan antara agensi-agensi itu sendiri. Baik, kita dengarkan sudah suara hati Puan Mila dan juga Encik Rosman yang mewakili mungkin peniaga-peniaga dalam bidang mereka. Kalau dilihatkan kepada inisiatif kerajaan yang memberi tumpuan kepada kesinambungan hidup di bawah keluarga Malaysia, YB, apa kalau boleh kita tahu ataupun apa yang rakyat perlu fahami mengenai cabaran yang dihadapi oleh kerajaan dalam membantu rakyat ketika ini, dan apa langkah-langkah seterusnya yang boleh kita jangka atau mungkin kita lihat dalam masa terdekat ini? Terima kasih, Hazel. Kalau kita lihat, walaupun kerajaan positif mengenai tentang pertumbuhan ekonomi negara kita tahun ini, kita menjangkakan ekonomi kita bertumbuh di antara 5.3 hingga 6.3% ni dari segi KDNK. Namun terdapat pelbagai cabaran yang kita sedang hadapi, kebanyakannya di luar kawasan kita. Pertumbuhan ekonomi Malaysia sebagai sebuah negara yang kecil dan terbuka diperpengaruhi berbagai risiko, terutamanya ketegangan geopolitik yang kita dapat lihat sekarang ini, krisis sekatan ekonomi yang telah dibuat di negara-negara yang ada geopolitical konflik ini telah menjejaskan rangkaian makanan dunia. Dan ini telah menyebabkan harga yang kian meningkat, dan juga dasar sifar COVID-19 oleh negara China juga telah menjejaskan rantai bekalan, terutamanya import dan ekspor dari China. Satu lagi faktor di luar kawalan kita adalah kenaikan kadar faedah oleh negara-negara yang cuba menangani kadar inflasi, contohnya Amerika Syarikat. Tetapi kedudukan fiskal kerajaan masih lagi ada ruang untuk mengimbangi antara memastikan supaya kita dapat terus memberi bantuan kepada rakyat dan juga perniagaan dalam memastikan mereka ini kembali pulih. Untuk mengurangkan kesan kepada rakyat dalam kerana faktor-faktor luaran ini, kerajaan juga telah memberikan pelbagai subsidi dalam meringankan beban rakyat. Kerajaan menjangka jumlah subsidinya agak besar pada tahun ini, dijangka mencecah 71 bilion ringgit. Dengan subsidi bahan api saja maka mencecah 30 bilion ringgit. Ini berikutan kenaikan harga minyak mentah. Kalau kita lihat, banyak subsidi itu sebenarnya lebih memanfaatkan golongan yang tidak patut dapatlah, tetapi golongan berpendapatan tinggi. Oleh itu pemberian subsidi lepas ini dalam jangka masa panjang ni lebih perlukan lebih bersasar untuk memastikan golongan yang terjejas ni lebih kita bantu. Kalau kita lihat tadi pun baru-baru telah diumumkan baru-baru ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita juga ingin buat bantuan keluarga Malaysia. Bantuan keluarga Malaysia ini bernilai 9.2 bilion ringgit akan memanfaatkan 8.6 juta golongan B40 lah. Ini tak kira sama ada mereka berkeluarga, bujang atau warga emas. Dan untuk mengambil kira kenaikan kos sara hidup, kita ada tambah lagi bantuan tunai sebanyak 630 juta ringgit yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan bantuan ini bakal disalurkan pada 27 Jun yang ini bentuk PKM atau Pembatan Keluarga Malaysia untuk fasa kedua. Jumlahnya adalah 1.1 bilion ringgit. Jadi untuk minggu depan saja kita akan salurkan 1.74 bilion ringgit untuk bantu golongan yang berpendapatan rendah.
Baik, kalau Puan Mila dan juga Encik Rosman yang berada di kerusi pembuat dasar ketika ini, Puan Mila dan Encik Rosman, apa mungkin tumpuan polisi yang mahu dilihat digubal segera? Kalau boleh saya ajukan kepada Puan Mila sebagai salah seorang yang cukup aktif dalam syarikat catering makanan, majlis perkahwinan dan juga program korporat. Pada pendapat saya, sudah semestinya sekarang ini kita berdepan dengan permasalahan harga yang tidak tetap dari segi raw material, seperti macam kami, kita guna 10,000 tan ayam setiap bulan. Jadi memang sangat terkesan dengan harga-harga yang naik turun. Sekiranya dapat bantuan daripada pihak kerajaan untuk, bukan apa, bila harga ini tidak stabil, kita juga menghadapi kesukaran dari segi memasarkan produk-produk kita. InsyaAllah mungkin dapat diperhalusi dengan secepatnya isu ini. Ya, Encik Rosman? Pada pandangan saya, sebenarnya kalau saya sebagai pembuat dasar sekarang ini, apa yang saya fikirkan ialah pembangunan terhadap industri kreatif itu harus diberikan tumpuan daripada segi penjagaan warisan. Kerana ini telah dilakukan oleh beberapa buah negara luar yang mana mereka menjaga berkaitan perkara-perkara yang berkaitan dengan hal seni-seni dan kebudayaan ini yang bersifat warisan ini dengan memberikan satu suntikan ataupun geran yang lebih untuk dikembangkan kepada masyarakat, sebenarnya untuk mengelakkan daripada kehilangan terus perkara-perkara yang berkaitan dengan seni dan kebudayaan yang menjadi warisan. Jadi pada saya itu adalah satu keutamaan sekiranya saya diberikan ruang untuk membuat dasar berkaitan tentang seni itu sendiri. Tetapi ketika ini banyak sebenarnya geran-geran yang telah pun diperuntukkan oleh pihak kerajaan. Tinggal lagi sama ada geran itu diketahui kewujudannya atau tidak. Betul, YB? Ya, betul. Betul. Memang ada banyak geran-geran yang sudah ada ataupun geran-geran yang mungkin kita boleh tambah baik. Adalah setelah kita nak mendengar cadangan-cadangan ataupun feedback dan input daripada golongan-golongan usahawan kita supaya kita boleh buat penambahbaikan. Tetapi memang ada banyak geran yang kita beri, bantuan-bantuan yang kita beri. Kita juga perlu memastikan yang mereka yang mendapat ini betul-betul yang memerlukanlah. Ya, itu tumpuan utama kerajaan selepas ini untuk memastikan subsidi itu bukanlah secara menyeluruh tetapi lebih kepada kumpulan sasar. Selain daripada itu, YB, apa lagi mungkin sorotan-sorotan daripada laporan kewangan rakyat ke-100 yang perlu rakyat ataupun penonton ketika ini yang perlu ambil tahu? Ya, kita harap kita rakyat ambil tahu bahawa banyak geran-geran dan juga bantuan-bantuan yang ada yang dapat dipergunakan, dapat dinikmati oleh rakyat kita. Kita pun juga berharap bahawa insya-Allah dalam proses pemulihan ekonomi ini rakyat-rakyat juga dapat bangun semula dan juga bekerjasama kerana pembangunan ekonomi, pembangunan negara ini memerlukan whole of nation approach. Kerajaan sendiri tak dapat memulihkan ekonomi dengan alone lah sendiri. Ya. Kita benar kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan. Ya, termasuklah komuniti perniagaan dan juga pihak sektor swasta. Apapun laporan kewangan rakyat ke-100 ini sebenarnya boleh dimuat turun di laman web rasmi Kementerian Kewangan atau MOF dengan pautan laporan kewangan rakyat. Di situ ada pautan untuk flipbook dan juga ataupun mungkin risalah digital. Kali ini setebal masih lagi 20 muka surat, YB? Lebih kurang 20 muka surat. Ya, dan ini memperincikan ulasan isu semasa selain juga daripada status untuk program-program pengekalan dan juga penjanaan pekerjaan, selain daripada pemberkasan perniagaan dan juga inisiatif-inisiatif lain oleh Kementerian Kewangan. Saya kira itu mungkin Puan Mila dan juga Encik Rosman selepas ini bolehlah membaca risalah digital InsyaAllah. Ya. Baik, selepas ini kita akan bawakan lagi dua lagi usahawan belia untuk berkongsi mengenai manfaat grant yang disediakan oleh kerajaan. Bicara khas, berhenti rehat seketika, teruskan bersama kami. Baik, laporan kewangan rakyat ke-100 boleh dimuat turun
atau MOF. Klik sahaja pautan laporan kewangan rakyat dan di situ ada flipbook ataupun risalah digital setebal 20 muka surat yang memperincikan ulasan isu semasa, juga status terkini program pengekalan dan juga penjanaan pekerjaan selain daripada pemerkasaan perniagaan dan juga inisiatif-inisiatif lain. Jika dalam segmen separuh pertama tadi kita telah dengarkan dari Yang Berhormat Menteri Kewangan bagaimana kerajaan telah berusaha untuk membantu sektor-sektor ekonomi merangkumi pelbagai peringkat untuk meneruskan kelangsungan perniagaan. Untuk segmen separuh kedua ini, perbincangan kita akan berfokus kepada generasi yang menjadi tonggak negara, iaitu golongan belia. Kerana sudah pasti dalam menjamin aspek kesejahteraan dan kualiti hidup, belia perlu sentiasa dipelihara agar belia boleh menyumbang secara aktif kepada pembangunan negara. Terus saja saya perkenalkan Cik Louis Chu di studio bersama kami ketika ini, merupakan seorang pengasas Claire Organics, sebuah firma kecantikan dan juga kesihatan berasaskan semula jadi yang ditubuhkan sejak 2012. Cik Louis juga merupakan penerima grant, manfaat grant pendigitalan perniagaan kecil dan sederhana atau SME Business Digitalization Grant. Juga bersama kami, terima kasih Encik Rashvin Pel yang merupakan penggerak inovasi sosial di Malaysia melalui organisasi yang diasaskannya iaitu BG Initiative. Encik Rashvin dan juga Cik Louis, terima kasih kerana bersama kami. Sebelum Cik Louis dan juga Encik Rashvin berkongsi pandangan lanjut mengenai kelangsungan belia, kalau boleh Datuk Seri, kita berikan suluhan terlebih dahulu mengenai apa yang perlu rakyat tahu ketika ini mengenai tumpuan kerajaan kepada belia. Kerana ketika ini kita lihat belia sudah perlu menjadi penyedia pekerjaan melalui perusahaan mereka, perusahaan digital dan juga perusahaan sosial. Apa tumpuan kerajaan ketika ini? Ya. Tumpuan kerajaan pada ketika ini, Hazal, ialah untuk kepada belia lah, terutamanya kepada belia kita ni yang merupakan tunggak kepada sesebuah negara. Mereka bukan sahaja penting untuk masa sekarang tetapi juga pada masa berdepan lah. Belia lah yang akan menjadi pemimpin kita, pemimpin negara kita. Jadi kita perlu memupuk mereka serta memberi bantuan kepada yang bantuan yang diperlukan untuk menjadi insan yang serba berkemampuan dalam apa jua bidang yang diceburi. Kerajaan akan terus membantu golongan belia melalui pelbagai usaha terutamanya usaha untuk memperkasakan belia kita ke arah pembangunan modal insan yang lestari dan juga berinovasi tinggi. Lebih daripada 20 insentif disediakan untuk golongan belia, contohnya dalam bajet 2022, antaranya 300 juta ringgit yang diberikan di bawah program e-Pemula dan juga pemberian kredit sebanyak RM150 dalam e-dompet lah dalam e-Pemula ni. Dalam bantuan keluarga Malaysia juga ada, dan jamin keluarga, jamin kerja yang memberi peluang pekerjaan dan juga peruntukan RM150 juta juga kepada para usahawan belia kita, para usahawan belia kita dari segi pinjaman mudah melalui kredit mikro. Encik Rashvin melalui keusahawan sosialnya telah melaksanakan pelbagai inisiatif bersama dengan pihak Kementerian Kewangan, antaranya program pembasmian kemiskinan PPR melalui pembangunan kemahiran dan keusahawanan, juga program sara hidup belia PPR dan juga pembangunan kepimpinan. Kalau mendengar penerangan YB mengenai tumpuan inisiatif kepada belia tadi, adakah Encik Rashvin sendiri merasakan objektif kerajaan ketika ini berada pada landasan yang tepat? Adakah ini yang benar-benar diperlukan oleh golongan belia ketika ini? Ya, kalau saya nampak memang agak tepat, sebab kalau you fikir benda yang paling risaukan untuk belia sekarang adalah kerjaya mereka dan masa depan mereka. Ya. Jadi dengan program-program yang ada, seperti tadi usahawan kita yang sebut, yang membantu syarikat-syarikat untuk mengekalkan pekerja mereka, yang kebanyakannya belia. So program dengan MDEC, My Weight, My Working Tag, program Train and Place dengan Pekeso memang membantu belia untuk dapat confidence to stay in their jobs. So benda itu pertama. Kedua, seperti beasiswa yang tengok yang baru dikenal pastikan dengan untuk TVET, untuk belia masuk TVET. Skill sangat-sangat penting untuk masa depan kita sebagai sebuah negara. So itu kedua. Yang ketiga yang memang saya tengok agak tepat adalah di mana kita bekerjasama dengan syarikat-syarikat swasta. Kita mengambil kepakaran syarikat swasta sebagaimana kerja dengan Microsoft yang nak dengan HRD Corp untuk melatih lebih 300,000 belia dalam bakat-bakat digital.
So saya rasa kolaborasi begini memang agak tepatlah untuk masa depan kita. Dan kita sedia maklum bahawa kerajaan telah menyediakan banyak inisiatif yang memberi fokus kepada golongan belia. Kalau boleh YB berikan pencerahan mengenai inisiatif yang benar-benar dilihat telah memberi impak yang besar ataupun dilihat sebagai game changer kepada belia sepanjang 2 tahun yang lalu. Mungkin ada data yang boleh dikongsikan. Ya. Seperti yang dinyatakan tadi, banyak inisiatif yang dapat dinikmati oleh golongan belia kita. Tapi apa yang penting, seperti sebut Ashur tadi, kena ambil peluang inilah, grab it while it's there lah. Kerajaan sentiasa peka dengan isu yang melanda golongan belia kita, khususnya dalam menurunkan kadar pengangguran yang agak tinggi dalam golongan belia kita. Terkini kadar pengangguran menurun kepada 3.9% pada bulan April. Ini berbanding dengan 4.1% bulan sebelumnya, dan pernah mencecah 5.1% ya sebelum ini, masa puncak 5.3% masa di bulan Mei tahun 2020. Jadi kita boleh lihat penurunan yang begitu ketara, sampai ada majikan yang mengadu tak cukup bekerja pula sekarang ni. Jika dilihat sasaran kerajaan bagi kadar pengangguran di Malaysia pada tahun ini sebenarnya ialah 4%, tetapi telah kita berjaya mencecah melebihi casaran kita. Kadar pengangguran sekarang ialah 3.9%. Inisiatif yang saya nak tekankan di sini ialah program jamin kerja. Program jamin kerja yang juga dapat dinikmati terutama kumpulan golongan belia kita. Jamin kerja ini telah kita sasarkan 600,000 pekerjaan pada tahun ini. Pertukannya pun besar, pertukannya 4.8 bilion ringgit. Bagi mereka yang ingin menimba pengalaman pekerja, tadi disebut tadi, bolehlah berdaftar dengan salah satu inisiatif jamin kerja, iaitu Malaysian Short Term Employment Program ataupun MyStep. Ianya menawarkan 80,000 peluang pekerjaan secara kontrak, merangkumi 50,000 pekerjaan dalam sektor awam dan juga 30,000 pekerjaan dalam syarikat berkaitan kerajaan. Di bawah program jamin kerja juga ada komponen latihan yang penting juga, latihan dan juga peningkatan kemahiran, skilling and reskilling, upskilling, bagi memastikan para belia kita ni mempunyai kemahiran yang relevan dalam bidang pekerjaan yang diceburi, serta insentif penggajian bagi menggalakkan para majikan pula mengambil lebih banyak pekerja. Kita semua tahu dalam era pendigitalan ni, tadi sebut pasal pendigitalan ni, kalau nak maju bisnes ni kena ada aspek digital. Tapi kadang-kadang usahawan belia ni ada masalah modal. Jadi kerajaan sediakan pelbagai inisiatif untuk memudahkan belia tingkatkan pendigitalan perniagaan mereka. Inisiatif yang lain yang boleh dimanfaatkan oleh golongan kita juga ialah dalam isu ini ialah pendigitalan PKS ataupun SME Digitalization Initiative. Ianya merupakan geran sebanyak 50% atau maksimumnya RM5,000 daripada jumlah invoice pembelian penyelesaian pendigitalan. Jadi untuk tahun ini 2022 jumlah dana bagi skim ini dinaikkan kepada RM200 juta dengan RM50 juta itu sebenarnya dikhususkan untuk usahawan mikro Bumi Putra di luar bandar. Ia merupakan satu peluang untuk belia patut ambil tahu, kerana bantuan-bantuan ini lah yang dapat membantu mereka ke hadapan, bukan sahaja untuk perniagaan tetapi juga untuk diri sendiri. Satu lagi kalau ada masa nak sebut ialah inisiatif bagi belia ni ada pelan pembiayaan usahawan belia. Ini kerajaan menyediakan sejumlah 150 juta untuk belia, khas untuk belia, melalui BSN dan juga Agrobank, untuk kemudahan pembiayaan bagi usahawan belia di bawah umur 30 tahun. Jadi saya serulah anda di sana yang berminat dengan inisiatif-inisiatif ini, bolehlah layari portal manfaat bajet 2022 ini untuk mengetahui lebih lanjut pelbagai manfaat untuk golongan belia. Kesemua inisiatif ini pasti popular dan ketika ini masih ramai lagi yang boleh memohon, YB. Baik, bercakap mengenai geran pendigitalan itu tadi, bagaimana geran itu telah dimanfaatkan oleh syarikat Cik Louis sendiri?
Ya, terima kasih Hazel. Sebagai penerima manfaat untuk daripada program digitalization, SME digitalization initiative, itu memang memanfaatkan perniagaan saya, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan inisiatif dengan Kementerian Kewangan. Itu memanfaat terutamanya cabaran yang kita hadapi itu under itu impact COVID-19, itu memang ya cash flow yang untuk meneruskan bisnes kita yang ini untuk menyelesaikan, membantu kita banyak sekali untuk terutamanya kalau ingin go digitalize, proses itu memang yang ada kena kos yang memang mahal sikit. Itu kos kalau kita memohonkan penerima and digitalization cost grant ini memang memanfaatkan saya untuk go digital in terms of menyembangkan bisnes saya. Kalau boleh dikongsikan jumlah grant yang diterima? Jumlah 5,000. 5,000 itu digunakan untuk meningkatkan taraf kita untuk proses tukarkan from the process of tradisi macam guna kertas-kertas kan traditional to digitalization, putting the post system and the website together. All the digitalize is to go digital. When we go digital, everything melancarkan langkah-langkah and the process lagi. Untuk menaikkan proses perniagaan. Yes, productivity and efficiency sekali. Ya, baik. Kalau kita lihat memenangi hati para belia ini bukanlah suatu perkara yang mudah, Encik Rashbin dan juga YB. Kalau apa yang dilihat usaha kerajaan setakat ini, adakah mencukupi dan apa lagi yang diperlukan secara ringkas? Kalau boleh Encik Rashbin kongsikan, guna kesempatan ini untuk berkongsi jika ada sokongan lain yang diperlukan oleh pihak belia ketika ini untuk diajukan kepada Yang Berhormat. Okey, bukan mungkin sokongan, tapi kalau 3 benda yang rasa belia sangat penting untuk mereka ya. Pertama, kerjaya masa depan. Kedua lah penglibatan. Mereka nak rasa involved dalam decision atau policy masa depan mereka. Right, so get the youth involved dalam policy making, decision making kan, bagi mereka kuasa atau agency untuk be involved. And ketiga, I would say sangat penting adalah kejujuran dalam maklumat, transparansi. Mereka nak tahu macam program ni, nak tahu duit kerajaan pergi ke mana, program bagaimana. So masa depan, penglibatan and transparansi. Status program-program yang dilaksanakan oleh kerajaan itu telah pun didedahkan melalui laporan kewangan rakyat setiap minggu untuk 100 minggu sebenarnya, YB, dan ketika ini itulah yang mahu diwawarkan kepada penonton di luar sana bahawa maklumat ini sudah pun ada, cuma tinggal lagi untuk mengaksesnya dan mengaksesnya juga mudah di laman web rasmi Kementerian Kewangan. Baik, lebih banyak perkongsian mengenai laporan kewangan rakyat ke-100 selepas ini, teruskan bersama kami. Baik, bicara khas malam ini masih lagi memberi tumpuan mengenai bagaimana perbelanjaan kerajaan, status program-program kerajaan yang telah pun dilaksanakan sejak Mac 2020 sehingga kini dan juga melihat antara wajah-wajah penerima manfaat yang sebenarnya. Masih lagi di studio Encik Louis dan juga Encik Rashbin. Encik Louis, kalau boleh mahu dikongsikan apa mungkin bentuk sokongan lain yang diperlukan oleh syarikat ketika ini, terutamanya dalam mendigitalkan perniagaan itu. Mungkin ada juga geran-geran lain yang telah pun dalam proses permohonan yang telah pun dibuat oleh Encik Louis kepada kerajaan. Sepatutnya cabaran-cabaran yang kita menghadapi untuk sebagai daripada golongan yang usahawan belia itu macam kita dapat mengetahui untuk macam mana saluran yang betul kalau nak permohonan ke atau grant yang disediakan untuk permohonan kita yang kita boleh memohon untuk yang sediakan untuk membantu bisnes kita, yang itu macam lagi ni saya ada mengambil bahagian dalam program inisiatif macam MDEC, SIDEC atau MITI, itu yang mengambil bahawa kita boleh mana yang saluran yang betul, kita boleh menghantarkan permohonan. Itu yang pada pendapat saya itu yang penting sekali untuk bantu belia usahawan untuk mengambil bahagian, ataupun dia orang kalau dia tahu dia orang akan hantarkan permohonan yang awal sekali dan awal sikit, kalau dia menghantar awal sikit dia dapat. Itu yang berpeluang sekali. Kalau berdasarkan pengalaman Encik Rashbin sendiri dari segi mekanisme penyampaian geran itu, bagaimana prosesnya ketika ini? Mungkin sudah ada penambahbaikan berbanding dengan pada mula-mula ketika era pandemik. Sehinggalah ketika ini kita sudah pun dalam fasa peralihan ke endemik. Bagaimana melihat penambahbaikan mekanisme penyampaian bantuan oleh kerajaan?
memang saya rasa agak baik kerana kebanyakannya digital. Tapi I think usaha dia memang sama kan. Orang bandar kerap kali tahu program-program ni, tapi orang luar bandar kadang-kadang tak sampai ke tak last mile. So kalau kita boleh improve dekat last mile punya delivery, saya rasa memang banyak kita nampak manfaat pada semua rakyat kita. Adakah ini merujuk kepada juga keperluan-keperluan belia di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan untuk keluar daripada kebopong kemiskinan? Itu yang dimaksudkan oleh memang tepat sekali. Ya, baik. Kalau mendengar pandangan belia kita tadi, mungkin boleh YB terangkan apakah juga cabaran kerajaan dalam menambah baik ataupun membina hubungan dengan belia di negara ini? Ya, saya nak ucapkan terima kasih dulu pada Louis dan Rashfin kerana membicarakan cadangan yang saya rasa very produktif lah untuk diambil oleh pihak kerajaan, terutamanya di Kementerian Kewangan dan agensi-agensi yang berkaitan yang disebut tadi. Cadangan-cadangan itu memang bagus. Kita akan cuba tambah baiklah proses itu terutamanya, dan juga terutamanya golongan belia yang luar bandar juga. Kerajaan sedang mempersiapsiagakan golongan belia kita untuk memainkan peranan yang lebih penting dalam negara kita, dan kita telah merangka beberapa pelan untuk golongan belia, terutamanya khusus pun ada dalam rancangan Malaysia yang ke-12. Pelibatan dan sumbangan generasi muda amatlah diperlukan sebenarnya, dan selaras dengan matlamat Malaysia. Kalau kita nak sebuah negara maju, fokus kita mestilah juga kepada golongan belia. Jadi kita kena mengiktiraf sumbangan, pencapaian, usaha dan juga suara warga belia. Dan tadi Rashfin ada menyebut mengenai penglibatan belia, kerana inilah masa depan mereka, walaupun dasar itu dibuat pada masa ini. Sebagai contoh satu lagi saya nak sebut di sini adalah Pelan Kebangsaan Pemerkasaan Ekonomi Belia. Ini dirangka untuk memantapkan lagi peranan anak muda kita dalam pembangunan negara. Jadi menerusi pelan ini, kapasiti dan juga keupayaan belia akan dipertingkatkan lagi bagi melahirkan pekerja yang berkemahiran tinggi. Selain itu, untuk merancangkan lagi aktiviti belia, kita ada juga Akademi Pembangunan Belia Malaysia, dan juga beberapa kompleks belia dan sukan yang akan dinaik taraf, manakala pusat belia wilayah yang pertama di Malaysia ini akan dibina. Dalam zaman digital pula, memang penting untuk golongan belia kita ni mencari tempat mereka dalam era globalisasi, globalization era. Jadi sehubungan dengan itu, kerajaan telah menyediakan banyak peluang, seperti pelancaran servis 5G yang dapat memantapkan lagi platform digital, sekaligus memperhebatkan perniagaan usahawan-usahawan kita, terutamanya usahawan belia. Jadi belia juga harus mula mengorak langkah ke arah pendigitalan perniagaan. Jadi bagus apa yang Louis sedang buat sekarang untuk perniagaan dia. Ini bagi memastikan mereka sejajar dengan pembangunan arus teknologi yang sekian membangun. Semasa saya berada di Davos baru-baru ini untuk World Economic Forum, saya dah kongsi bagaimana Malaysia sedang mempercepatkan transformasi kita, terutamanya transformasi digital dan keupayaan kita untuk memanfaatkan teknologi 4IR. Jadi itu penting. Oleh itu saya sarankan kepada golongan belia agar sentiasa peka dan berebut pelbagai peluang yang ada dalam persediaan di masa hadapan. Sebagai contoh, kita ada dalam bajet kita, kerajaan juga turut memberi bantuan kepada pengusaha fasiliti sukan, contohnya untuk memulakan semula perniagaan mereka, menyediakan dana pembiayaan sehingga RM50 juta keadaan faedah 0% dan juga untuk 6 bulan pertama moratorium untuk 6 bulan. Dan jika bajet 2020 ini, sebenarnya 2022 ini merupakan salah satu bajet yang inklusif. Kita merangkumi pelbagai sektor, dan jika ada masa lepas ini, kita bolehlah layari portal kita di Kementerian Kewangan. Mungkin kalau YB juga boleh memberi sedikit bayangan ataupun mungkin preview tentang apa yang kerajaan bakal lakukan ataupun strategi kepada pembangunan belia di dalam negara ini untuk bajet 2023 pula. YB, kalau boleh diberikan bayangannya. Bajet 2023 ini masih lagi dalam sesi libat urus, tetapi apa yang kita boleh lihat adalah betapa pentingnya golongan belia kita dalam pembangunan ekonomi kita, terutama dalam masa 5 hingga 10 tahun ini, dan mereka memerlukan bantuan juga. Jadi kita telah mulakan beberapa libat urus dengan golongan belia, dan kita akan teruskan fokus kita untuk memberi pembantuan ataupun insentif yang berpatutan kepada mereka
yang memerlukan, terutamanya golongan belia negara kita. Encik Rashvin, Encik Louis, kalau boleh secara ringkas, apa yang mahu dilihat dalam bajet 2023? Betul, apa nak? Kalau boleh kata, sebab saya tengok belia sangat peka pasal isu sosial, isu ekonomi dan isu alam sekitar. Kalau boleh kita memperkasakan polisi untuk keusahawanan sosial. Encik Louis? Inilah era yang kita masuk itu globalization. Kalau kita boleh membantu mendapat itu bantuan untuk globalization in terms of import ke export, itu memang yang kita kena memanfaatkan. Dan itulah dia dari segi geran digitalisasi itu, saya kira memang tidak boleh diketepikan, malah mungkin lebih dibesarkan lagi selepas ini, YB. InsyaAllah, insyaAllah. Ya, dan dari segi keusahawanan sosial ini juga kalau menarik untuk kita sentuh, kerana kita lihat sumbangannya kepada belia, terutama juga membantu belia untuk keluar daripada kepompong kemiskinan ataupun poverty cycle yang disebut itu. Tumpuan kerajaan selepas ini dalam keusahawanan sosial akan diteruskan? Akan diteruskan dan akan ditambah baiklah. Baik. Laporan kewangan rakyat ke-100 ini pastinya boleh dimuat turun di laman sesawang rasmi Kementerian Kewangan MOF. Boleh saja diklik pautan khusus laporan kewangan rakyat ini. Mungkin Encik Rashvin dan juga Encik Louis mungkin boleh juga layari risalah digital itu. Sebelum ini pernah melihat membaca sendiri? Sebelum ni. Ya, Encik Louis juga. Kerana di situ ada diperincikan statusnya sehinggakan kepada amount dan juga nilai setiap ringgit ataupun setiap sen yang dibelanjakan di bawah program itu, dan statusnya juga disebut. Ada. Saya sebenarnya kagum dengan komitmen pihak Kementerian Kewangan kerana tanpa henti setiap minggu laporan ini dikeluarkan. Saya pasti ini hasil usaha daripada kerja keras Kementerian Kewangan dan juga pasukan yang bersama dengan YB Menteri sendiri. Sebenarnya mereka semua yang buat kerja. Dan yang pentingnya ialah ketulusan. Kita nak rakyat tahu mana duit dia pergi. Dan pada masa sama kita mahu agensi-agensi dan jabatan-jabatan yang berkaitan tak peka dengan isu-isu yang akan dibangkitkan juga. Ya, baik. Pastinya laporan ini tidak akan terhenti di sini kerana selepas ini akan terus diterbitkan. Ada 101, 102, 103 setiap minggu oleh pihak Kementerian Kewangan. Ini jugalah sebenarnya peluang dan juga ruang untuk keluarga Malaysia menilai kemudahan dan juga bantuan kerajaan, terutamanya dalam fasa pemulihan pasca pandemik ini. Ini juga pastinya penting juga, YB, penting kepada anda keluarga Malaysia untuk tahu apa inisiatif yang disediakan dan bagaimana untuk segala peruntukan ini dimanfaatkan dan tidaklah terbazir, tidak diketahui kewujudannya oleh rakyat keluarga Malaysia di sana. Dan saya pasti perbincangan dan perkongsian seperti ini akan memberi manfaat kepada anda. Baik, bicara khas sempena laporan kewangan rakyat ke-100 berakhir di sini. Semoga bermanfaat kepada yang menonton. Salam keluarga Malaysia.